Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya nak ucap juga terima kasih kepada penyumbang buku ini. Buku amalan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat baik buku ini, saya kongsikan sedikit pada pagi ini. Terima kasih juga Kik Mama Sab daripada jemaah AJK Gema Nur Iman. Terima kasih yang menyumbang keuangan juga untuk saya pada lawatan hari itu. Terima kasih semua yang sudi menderma. Zikir fadilat yang luar biasa. Buku amalan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghimpunkan zikir-zikir dan doa-doa pilihan daripada Al-Quran dan warid daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis yang boleh dijadikan sebagai wirid dan zikir harian bagi menguatkan jasmani dan rohani, memberi ketenangan jiwa serta mengharapkan belas kasihan dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dikurniakan rezeki yang melimpah ruah daripada rezeki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, tabarakallah, dan berbagai arah. Dalam buku ini terdapat juga jadual harian amalan-amalan dicintai oleh Allah. Setiap pagi kita meraih kecintaan Allah, keredaan Allah, kesukaan Allah kepada kita. Di pagi hari bangun awal, solat tahajud. Malam tadi tak buat witir, pukul 5 pagi kita bangun buat. Ada yang belum sempat buat solat ba'dah isyak 4 rakaat, kita buat masa pukul 4.30 tu kita bangun, kita buat solat selepas isyak 4 rakaat, kemudian kita buat solat tahajud paling kurang 2 rakaat, kemudian buatlah solat hajat ke solat apalah. Kerana sangat beruntunglah orang-orang yang meraih keberkatan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala di pagi hari, bangun dengan keadaan yang sangat sihat, bereksersis. Kerana amalan salat ini amalan orang-orang yang hebat, yang begitu ikhlas, tidak menunjuk-nunjuk untuk siapa pun. Kita tunjuk kepada Allah. Kita berkhalwat dengan Allah. Sebab kita berada di dalam alam barzakh nanti pun kita bersama dengan Allah. Allah tetap, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'ana. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah bersama dengan kita. Allah bersama, tetap bersama. Sehingga kita sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dengan kita amal mencari keredaan Allah dengan solat tahajud ini sangat hebat. Sebab manusia, setiap orang yang beriman ada amalan sulit dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana syair yang dibagi kepada yang saya ambil daripada Syekh Masyari Rashid Al-Afasi. Hal laka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah, hal laka sadaqatun takhfa la ya'lamuha illallah. Kita sedekah apa ke? Kita dengan Allah saja. Allah sangat memintai orang-orang yang khusus. Allah pandang kita secara khusus, bukan secara umum. Kalau secara umum itu biasa, tetapi Allah dengan sebab kita datang, kita bertahajud, bersolat malam, kita berkhalwat dengan Allah, Allah khususkan ingatan beliau kepada kita. Ingatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya yang sangat khusus. Halaka sirrun indallah. Ada keamalan kita yang rahsia di sisi Allah. Masya Allah. Sebab kadang-kadang kita banyak sangat buat amalan yang menunjuk-nunjuk, untuk kita menunjuk-nunjuk kepada sahabat-sahabat kita dalam Facebook, dalam apa-apa TikTok dan sebagainya. Sedekah kita ada yang tetapi sedekah ni hebat, walaupun kita nak menunjuk-nunjuk pun
mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kita rahsia pun dapat pahala, nak menunjuk bagi orang lain motivasi untuk menderma pun dapat pahala, masya-Allah. Sebab tu sedekah ni sangat hebat. Orang nak menunjuk YB, nak menunjuk dia ni derma banyak pun dapat pahala. Membantu rakyatnya yang susah, Perdana Menteri dan sebagainya, bagi BRIM dan sebagainya, dapat pahala juga. Kasihani rakyat yang susah dicintai oleh Allah. Sebab tu kita tengok bekas-bekas Perdana Menteri kita, mana ada masuk penjara, lama-lama kerana penjara ini adalah ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatu kafirin. Dunia ni memang penjara pun. Masuk penjara lagi hebat. Orang yang masuk penjara keluar seperti Nelson Mandela, keluar jadi presiden. Datuk Seri Anwar juga, bekas banduan yang tidak bersalah, pun diberkati Allah menjadi Perdana Menteri. Dan orang-orang seperti Datuk Seri Najib Tun Razak, tak lama dalam penjara, duduk dalam penjara pun penjara yang mewah, bukan macam kita duduk di penjara susah nak makan. Tapi orang-orang yang mungkin ada amalan-amalan rahsia kita. Halaka sirrun indallah. Apakah amalan yang rahsia di sisi Allah yang kita ada? Sedekah kita, solat kita, apalah kebaikan yang kita buat, meraih keberkatan, meraih gori keuntungan di pagi hari dengan bisnes yang hebat, dengan pekerjaan yang hebat, ditambah pula dengan solat subuh berjamaah yang hebat di masjid. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab itu orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang sir, rahsianya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala banyak. Kita buat amalan rahsia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat suka meraih keberkatan. Kita zikir selepas solat subuh, sementara menunggu masuk dalam grup JNI, kita habiskan tak payah banyak, 300 sahaja. 300 pagi, ulama sebut 300 petang. Sebab tu dalam buku ini sangat baik kerana dia tidak mengajar umatnya untuk memberatkan umatnya. Dibaca tak banyak pun, sekali, 2 kali, 3 kali. Begitu hebat. Baca Alhamdulillah, Subhanallah 33 kali selepas solat. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Masya Allah. Baca ayat kursi, dosa-dosa yang banyak kita buat dulu, seperti buih di lautan. Tengok buih dalam gambar tu. Banyak begitu di tepi pantai, begitu banyak buih, dosa-dosa kita begitu banyak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah, dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tak nak pun satu hamba-Nya masuk ke dalam neraka. Sebab tu Allah Maha Pengampun. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri daripada dosa, menyucikan diri daripada kotoran-kotoran hasad, dengki, khianat dan sebagainya, perangai-perangai yang tak elok. Allah Subhanahu Wa Taala suka kita memohon keampunan dan buat kebaikan. Sebab itu setiap kebaikan yang kita buat, walaupun kita derma RM1, walaupun derma 10 sen, sangat besar di sisi Allah. Kerana amalan kita, faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Walaupun kita buat kebaikan walaupun sebesar zarah, akan dikira oleh Allah. Yang hebatnya, Allah mengira dosa-dosa kita dan menghapuskan dosa melalui perbuatan yang kita buat dengan kebaikan. Sebab tu banyak zikir. Amalan yang dicintai Allah ini adalah zikir-zikir yang sangat hebat, warid daripada Nabi SAW. Saya nak kongsi pada pagi ini, sebut saja Alhamdulillah, doa yang paling baik, doa yang terbaik. Bayangkan, Allah Maha Hebat. Kita sebut Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah cukup membadai
apa kehendak kita yang berada di dalam hati-hati kita. Allah Maha tahu doa yang terbaik adalah alhamdulillah. Kalau orang tak reti nak berdoa, tak tahulah. Allah ajar kita dengan doa alhamdulillah. Segala puji-pujian itu hanya untuk Allah. Pagi-pagi kita bangun, kita puji ayah kita. Ayah nampak hari ni, nampak handsome lah dengan tie, dengan coat ni. Masya Allah. Dah makan belum, ayah tanya? Saja je. Ayah bergurau. Dia kata, macam anak saya lah. Abi nampak handsome lah hari ni. Dah makan belum? Nah, RM10 pergi belanja roti canai dengan kawan-kawan. Masya Allah. Allah ni, dia bukan keperluan duniawi, tetapi keperluan ukhrawi dan juga ketenangan hati yang Allah kurniakan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kita mengingat Allah ni, hati kita tenang. Ya Allah, tenang. Menangis, hati kita tenang. Tenang, ya Allah. Mengeluarkan air mata, menangis di hadapan Allah dalam tahajud. Kita rasa tenang, ya Allah. Pada pagi itu, kita rasa anugerah Allah Subhanahu Wa Taala telah sampai kepada kita dengan rezeki yang melimpah ruah. Ada orang hantar, ya Allah, pandai siapa lah, ya Allah, anak dia di Brunei, anak dia di Malaysia hantar. Ya Allah, anak dia di US, di luar negara hantar melalui Foodpanda yang telah dibayar. Masya Allah. Rezeki yang datang disebabkan kita mempunyai ketenangan hati. Kita bacalah alhamdulillah 3 kali sahaja. Kalau rajin 100 kali. Sebab tu saya kata, sebenarnya 300 ni sangat sempurna. Zikir kita 300 pagi, 300 petang. Dia zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali. Berapa dapat tu? Banyak, ya Allah. Subhanallah akan tumbuh satu pokok dalam syurga. Masya Allah. Tanah yang Allah kurniakan kepada kita seluas langit dan bumi dihiasi dengan pokok-pokok yang begitu hebat dengan kita zikir. Orang yang buat masjid walaupun sebesar sarang burung, Allah akan bina mahligai dalam syurga dia. Dan juga kita telah pun tanam pokok yang dengan sebab zikir kita begitu hebat. Banyaknya pokok tumbuh dalam syurga kita. Buah-buah yang berlainan, bercita rasa yang hebat. Sebab itu, orang yang berzikir kepada Allah diibaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti orang yang hidup, orang yang berzikir kepada Allah. Dan juga orang yang tidak berzikir kepada Allah dianggap mati walaupun nampak naik motor pergi kerja dengan solat, tidak berzikir, tidak apa pun tidak, seolah-olah mayat hidup. Tetapi Allah dan Rasul yang Maha mengetahui. Tetapi Allah sangat suka, dia dah tahu, dia bertaubat, dia mula berzikir, mula salat, Allahu Akbar. Allah terima dosa-dosa dia. Allah ampunkan dosa-dosa dia. Allah catat gantikan dengan pahala yang hebat. Sebab itu begitu hebat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengampun, Maha Pengasih. Kita jangan bersangka buruk dengan Allah setiap kejadian. Hikmah kita, kereta rosak lah, motor rosak nak pergi kerja, tayar pamcit lah. Setiap kita sabar itu Allah ganti yang lebih hebat di akhirat. Innallaha ma'as sabirin. Allah nak uji kita saja, dia nak khususkan ingatan kita kepada Allah. Allah ingat kepada kita. Begitu hebat dengan ujian-ujian. Sakit kadang-kadang. Sakit kita hebat dah. Tapi sakit orang lain menghabiskan duit berpuluh ribu, beratus ribu. Jantung saja pun dah 500 ribu. Buah pinggang lagi apalah banyaknya. Disebabkan kita sangat kedekut dengan harta kita. Kita bertambah sakit. Tetapi orang yang banyak harta, walaupun tak banyak harta, bersedekah, makin kaya, Masya Allah, tabarakallah. Tak pernah orang yang bersedekah itu jatuh miskin. Bahkan Allah ganti, kalau kita nak gila sangat duit dunia, Allah boleh ganti dengan lebih hebat. Tapi Allah nak bagi di akhirat
Ya, apa yang kita zikir setiap pagi itu tunggu di akhirat balik. Ya Allahu Akbar. Banyaknya zikir-zikir. Sebab itu dalam muka surat 3 ini kalimah syahadah kita perbaharui. Jaddidu imanakum bi kalimatin la ilaha illallah. Perbaharui iman dengan menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebab tu tak payah kita nak sebut pun dalam solat kita subuh, solat tahajud kita dah banyak sebut, banyak kali kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, mengucap kembali, memperbaharui iman kita. Kadang-kadang mulut kita tersasur, murtad tanpa disedari, syirik tanpa kita sedari. Kita banyak istighfar, kita banyak mengucap syahadah, perbaharui iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita dah baca dah dalam solat tadi, tanpa kita sedar. Tapi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pun kita baca dalam solat kita tadi. Tapi kita sajalah perbaharui iman saja-saja dapat pahala. Sekali menyebut setiap huruf dikurniakan pahala ganjaran 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadah. Kalau kita masuk anna ni, dia akan baris, dia akan bertukar menjadi madah, bukan madu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau tak ada anna, dia jadi Muhammadu. Boleh belajar bahasa Arab lah juga tu. Dia ilmu bahasa Arab juga tu. Nahwu saraf. Anna, apabila masuk anna, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada, kalau tak ada anna, Allah. Jadi kalau tak ada anna Muhammadur Rasulullah, dia jadi baris depan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita sebut kan, ya Allah, ya Allah. Dia jadi wahai Allah, ya Allah. Dia jadi baris atas. Asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, tabarakallah. Kita banyak memperbaharui kalimah syahadat, mengucap memperbaharui iman kita. Dan yang muka surat yang keempat, zikir pelindung diri. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Amalkan selalu. Hebat saya dah amal sejak tahun lamalah. Saya ingat masa pertandingan tarik tali, dia tanah tu berbukit. Saya dengan tim saya di Almunir saja berbuat ada sukaneka. Saya duduk di belah bawah, tarik orang yang di atas. Senanglah, mudah, ringan sangat, jatuh semua. Tapi tim-tim lain yang duduk dekat atas, dia tarik orang bawah tak naik sebab dia berat. Sebab tanah dia macam berbukit sikit. Dia dua kali main. Satu kita duduk bawah, satu kita duduk atas. Tim kita tadi. Kalah yang bawah bukit, kita menang. Naik atas bukit, tim lain semua kalah.
tim kita menang atas bukit, boleh tarik orang bawah bukit naik atas. Satu jemaah dia heran. Dia kata, Ustaz amal apa? Amalan apa yang boleh tarik daripada orang bawah ramai-ramai ni boleh naik atas? Saya kata, mungkinlah. Saya kata, sebab saya amalkan bismillahilladzi la yadurruhu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Orang yang naik kenderaan, orang yang buat apa-apa kerja, insya-Allah dia tak akan bagi mudarat. Bismillah dengan nama Allah yang la yadurruhu ma'asmihi, tak akan bagi mudarat. Dengan nama Allah tadi tak akan bagi mudarat apa pun. Fil ardi wala fis sama', di atas dunia ataupun di atas langit. Wa huwas samiul alim, dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Hebat ayat tu. Zikir Nabi amal 3 pagi 3 petang. Alah, bukannya susah pun nak amal bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Ada lagu lagi. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillah. Duduk saya saja. Pagi-pagi kita baca 3 kali. Lepas subuh baca 3 kali. Bahasa baca 3 kali. Masya Allah, tabarakallah. Warid daripada Nabi SAW. Dan juga zikir pelindung dari kejahatan dan bahaya. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari segala kejahatan makhluk yang diciptakan untuknya. Betul, orang kata, Ustaz tak percaya kena sihir. Tak apalah Ustaz. Tapi saya bukan tak percaya, saya percaya. Tapi saya percaya yang lebih hebat daripada itu. Nabi SAW menyarankan kita untuk membaca kalimah ini. Kita masuk ke bukit, masuk ke lautan, masuklah ke mana-mana. Kita minta berlindung. Bukan minta berlindung dengan anak cucu ajaran sesat tu. Kita berlindung dengan Allah, minta dengan Allah. Macam bismillahirrahmanirrahim tadilah. Dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat bersama namanya oleh sesuatu di bumi ataupun dan tidak juga berada di langit. Kita naik kapal terbang, ya Allah, hanya kitalah dengan Allah. Sebab tu saya kata tadi, sir kita ni banyak amalan rahsia di sisi Allah. Masa kita kapal terbang tu tak jalan dah motor enjin dia tu dekat atas langit tu. Kita pun hati kita bertaruh dengan Allah. Tolong doa, ya Allah. Kurniakan kami penjagaan dan keselamatan untuk jemaah kami, jemaah umrah kami. Doa, ya Allah, masa tu kita tahu kalau kita jatuh pun, ya Allah, dalam keadaan tempat tinggi kita akan meninggal dunia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan hidup balik, ya Allah. Enjin Boeing tu hidup balik, berjalan balik. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu kita ada rahsia di sisi Allah. Nak ubah orang, saya mengamalkan ilmu perubatan, bukan saya bomoh. Tetapi hati saya kuat, yakin dengan Allah, ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah. Doa kita tepuk, pegang kepala dia. Ya Allah, hati kita bertaut terus dengan Allah. Rahsia kita dengan Allah, ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Engkaulah menciptakan penyakit, Engkaulah yang Maha Penyembuh. Sebab itu hati kita ni sangat rapat dengan Allah, sebab kita banyak rahsia di sisi Allah. Rahsia-rahsia amalan kita di sisi Allah. Sebab tu doktor-doktor yang hebat pun sekarang baca bismillah. Doktor hospital bercakap macam ustaz. Bagus, ya Allah, bagusnya. Bukan doktor yang mengubat, dia kata Allah yang Maha Penyembuh. Doktor ikhtiar, selebihnya kita serah kepada Allah. Tetapi orang yang hebat lagi, tawakal dia dengan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Dia bergantung terus dengan Allah. Ada satu doktor, dia tak boleh nak rawat pesakit dia. Dia kata pergi jumpa Ustaz Zain dekat Al-Munir.
Saya kata dengan pesakit tu, siapa yang bagi tahu? Dia kata ada satu doktor bagi tahu saran, suruh bagi Ustaz Zain baca ayat. Saya kata Masya Allah, tabarakallah. Ada juga, dia kata satu kesalahan doktor ataupun ambulan. Satu kesalahan ambulan, sepatutnya dia ambil pesakit tu, dia bawa pergi hospital, bukan bawa pergi Al-Munir. Tapi hari tu dia buat kesilapan. Doktor marah kepada ambulan. Dia kata tak boleh bawa ke Al-Munir. Kena bawa, dia punya prosedur dia, kena bawa pesakit tu pergi ke hospital. Buat apa pergi Al-Munir? Ya Allah, kebetulan saya ada lepas asar. Saya rawat. Dia ikat wanita tu macam orang sakit. Macam orang gila. Dia ikat. Saya kata buka. Buka depan saya. Biar dia nak meracau ke nak apa, biar saya cakap. Saya pun letak tangan atas kepala. Elok, ya Allah, Akbar. Tak payah balik, ambulan balik kosong je. Tak payah pergi hospital dah. Tapi suatu kesalahan. Doktor kata tak boleh bawa pesakit pergi merawat mana-mana, bawa pergi hospital dulu. Tapi tak apalah, kita pun tak tahu. Ambil pelajaran, lain kali kalau panggil ambulan datang cek, bawa pergi hospital. Kat hospital macam-macam ada. Ada juga doktor yang pandai ruqyah, Masya Allah. Doktor, saintis dan sebagainya. Dia rapat dengan Allah, dia zikir dengan Allah. Ada sir-sir amalan rahsia dia. Dengan Allah, hebat. Ya Allah, Akbar. Sebab itu kita, sehebat mana pun doktor itu, kalau Allah tak bagi sembuh, tidak akan sembuh. Sebab itu, kita dengan Allah sangat rahsia. Hati kita bertaut dengan Allah sangat rahsia. Rahsia itulah menjadi titik tolak makbulnya doa dengan sebab sedekah. Bertawasul dengan sebab sedekah. Ya Allah, sembuhkanlah. Sembuh. Tak sembuh pun tak apalah. Allah akan ganti yang lebih baik di akhirat. Sampai ajal, saya selalu doa. Minta dalam hati. Yang koma di hospital dah seminggu, saya minta dalam hati dah. Masa solat hajat tu, doa dalam hati lama sikit. Saya jadi imam. Solat witir yang terakhir bulan Ramadan, saya akan sujud lama dalam 1 minit. 1 minit ni 60 saat, banyak doa yang kita lintas dalam hati. Banyak, ya Allah. Sampai jemaah kata, Ustaz, terima kasih. Yang tak dapat anak tu dapat, ya Allah. Dah 10 tahun dapat juga, ya Allah. 6 tahun dapat juga, ya Allah. Tapi sayanglah, dapat anak tu pasanglah niat. Ya Allah, kalau dapat anak nanti dalam hati, nazar, ya Allah nak bagi RM10 dekat Ustaz Zain. Ni tak ada niat untuk sedekah. Sebab dawu mardakum bisadaqah. Ubatilah penyakit kalian dengan banyak bersedekah. Hadis Nabi, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu, kita nak buat kebaikan, kita niat. Balik kampung nanti nak jumpalah guru Quran saya, lama dah tak jumpa, ya Allah. Walaupun dia ajar Al-Fatihah, ya Allah, banyaknya pahala dia. Kita niat nak bagi RM50 lah duit raya kat dia. InsyaAllah. Orang-orang yang baik begitulah. Naluri dia. Niat dia yang baik-baik. Sangkaan dia yang baik-baik. Hubungan dia dengan Allah yang baik-baik. Masya Allah, tabarakallah. Saya tak naklah berceramah lama-lama, masa pun dah habis, dah tamat. Terima kasih Cikgu Hajjah Nur Akia, pengurusi majlis setiap pagi secara istiqamah. Terima kasih Puan Rusniati Mansur. Hari itu hari jadi dekat Tanjung Karang, Masya Allah. Jadi ratu yang berbahagia pada hari itu, tahniahlah. Jarang orang sambut hari jadi yang begitu hebat, dalam majlis yang begitu hebat. Allahu Akbar, mulianya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu Moda Brunei, Masya Allah, terima kasih banyak. Saya yang saya beli peralatan yang hari tu habis 2,000 lebih tu. Ya Allah, sayang rosak. Saya pun bincang dengan adik Imam Muda Daniel, nak suruh dia datang pasang, harga 600 lebih, dia setting sekali lah. Siapa nak menyumbang untuk tu boleh
hubungi Puan Nur Akia, Puan Cikgu Nur Akia ataupun Puan Rosniati Mansur ataupun Ibu Moda. Mudah-mudahan boleh sumbang RM600 untuk program. Saya akan upgrade sistem audio. Jadi cantik macam adik Imam Daniel Haris. Masya Allah. Jadi insyaAllah. Saya pun dah bincang dengan dia. Dia kata 600 lebih je Ustaz. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Itu sajalah. Terima kasih semua yang baik-baik. Puan Masrah, Puan Intan. Semualah. Saya pun nak sebut. Allahu Akbar. Yang baik-baik semua. Santuni saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Semua jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, tunggu. Jemaah sebentar tunggu, kita tutup kuliah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz. Alhamdulillah, amin, Allahumma amin. Jazakallah khairan kasiran. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zain Junoh yang telah pun bersama kita di Google Meet Gemenur Iman bagi menyempurnakan kuliah subuh kita pada pagi ini. Mudah-mudahan mereka yang diuji dengan pelbagai penyakit, yang memohon dengan doa khusus untuk dapatkan zuriat, ditemukan jodoh dan sebagainya, moga Allah permudahkan dan dimakbulkan doa-doa mereka. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan terima kasih juga atas Ustaz berkongsian ilmu yang buku yang dibeli di pondok, dan kepada yang berminat boleh dapatkan di Shopee juga dengan harga RM18. Moga apa yang disampaikan oleh Ustaz ni, moga wirid-wirid zikir harian kita tu mungkin dapat menguatkan jasmani, rohani, memberi ketenangan jiwa serta mendapat keampunan Allah, dan kita insya-Allah Allah kurniakan rezeki dari pelbagai arah. Jadi bagi kita mencapai kebaikan duniawi dan ukhrawi kita insya-Allah. Dan kita ingin juga mewar-warkan pihak Gemenur Iman. Hari itu kita kutip untuk pondok Ustaz Dr. Ashraf Suarin. Jadi kali ini kita kutipan untuk pembinaan surau di Pondok Madrasah Darul Arifin, di mana kita buka hingga ke hari Ahad ini untuk infak ini, dan alhamdulillah setakat kita dapat dah 1,000 lebih dah daripada jemaah-jemaah yang begitu bermurah hati menginfakkan wang ringgit kepada tabung ataupun untuk membaiki surau di mana tempat Ustaz Fazrul Rahimi mengajar setiap minggu di sana. Jadi kepada para pengimpat, teruskan untuk menginfak bagi pondok tersebut. Dan seperti apa yang Ustaz Zain tadi beritahu, untuk nak upgrade Ustaz punya alat untuk menyampaikan kuliah sebagainya, lebih kurang RM600. Jadi kita bolehlah hulurkan ataupun melalui, ataupun kalau Ustaz nak bagi nama akaun sendiri ke, ataupun surau ada untuk Ustaz sendiri ke ni? Ya. Tak apalah, nanti mungkin melalui juga boleh mungkin tulis situ infak untuk Ustaz Zain. Tulis macam tu, infak untuk Ustaz Zain, insya-Allah Ustaz Zain dapat memberikan kuliah-kuliah kita dengan lebih baik tanpa ada gangguan audio visual alhamdulillah, insya-Allah. Jadi saya rasa para jemaah kita ni memang semuanya pemurah-pemurah belaka, insya-Allah. Moga Allah tambahkan rezeki. Dan juga Gemenur Iman juga ingin merakamkan jutaan terima kasih juga pada setiap jemaah yang terus menerus memberi sokongan, sumbangan ikhlas kepada tabung Gemenur Iman. Mudah-mudahan Gemenur Iman dapat terus menyediakan para asatizah untuk kita berkuliah pada setiap waktu. Jadi sehari kadang-kadang kita ada 5 kuliah, waktu subuh, duha, asar, maghrib dan isyak. Jadi teruskanlah memberi sumbangan-sumbangan bagi kita menyediakan lebih banyak platform untuk kita berkuliah. Mudah-mudahan ada pertambahan ilmu kita untuk duniawi dan ukhrawi kita. Dan kuliah seterusnya nanti pada pukul 8.15 pagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Lokman Makhtar, penulis buku sendiri, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW, pukul 8.15 pagi.
Jadi teruskan bersama dengan kuliah duha yang kita sediakan, dan bagi jemaah yang ada urusan, moga Allah permudahkan di mana saja kita berada di bumi Allah ini, insya-Allah. Jadi kita pun dah sampai ke penghujung. Jadi dipersilakan sekali lagi Al-Fadil Ustaz Muhammad Zin Junuh untuk membaca tasbih kafarah dan menutup kuliah dengan surah Al-Asr. Sudah hidup, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ya Allah, anugerahkan kami pertemuan kami kali ini pertemuan yang dirahmati dan lagi diberkati, dan perpisahan kami nanti perpisahan yang tidak meninggalkan sebarang dosa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, selalu berpesan-pesan dengan kebenaran, selalu berpesan-pesan dengan kesabaran. Sadaqallahul azim, maha benarlah Allah yang maha agung. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim, benarlah juga perkataan Nabi yang mulia. Assalamualaikum. Terima kasih semua.